Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, apa khabar ya? Ada siapa-siapa? Marilah join akak punya live. Kita sembang-sembang tentang macam mana nak memulakan simpanan. Rasanya semua orang pun dah tahu kita memang perlu ada simpanan. Memang perlu. Banyak sikit tu adalah isu kedua. Yang penting kita mesti kena ada simpanan sekurang-kurangnya untuk kalau ada emergency. Terima kasih Isha Shifa. Terima kasih join. Okay, kita sembang-sembang macam mana. Kenapa kita perlu ada simpanan? Maksudnya sikit banyak mesti untuk benda-benda yang emergency. Terima kasih Linda kan. Jadi memang ramai yang cakap dengan Kak Ita, simpan kalau dah nama emergency Kak, mestilah nak cash. Ya betul, betul. Akak setuju sangat. Kita memang untuk emergency kan memang kita kena ada cash. Terima kasih Nasi, terima kasih Latif. Tetapi apa yang akak cuba sampaikan, nak kongsikan ialah bila kita susah sangat nak simpan tunai. Akak dulu pun memang simpan, masa tak tahu pasal emas ni, akak pun simpan tunai. Zaman-zaman akak dulu, akak buat loan ASB. So, dia memang diri kita ni kan, kita memang kena ada unsur paksa tau. Kalau tak memang dia susah nak menyimpan. Terima kasih Izzazin. Maknanya kalau macam kita buat loan, kan kita mesti kena bayar dekat bank bulan-bulan kan. Sedar-sedar nanti hujung bulan, terima kasih Syafika join, hujung tahun kita dapat bonus, kita dapat dividen. Itu ASB. Dan memang Alhamdulillah dia sangat membantu. Kak Ita tak nafikan ya. Cuma kan sekarang ni ekonomi kita tak berapa memberangsangkan. Semua orang pun mesti sedar kan. Dividen bonus ASB semakin menurun. Terima kasih Mahani join. Macam tahun lepas Kak tak silap akak cuma dalam 5%, 5 point something kan. Yang sebelum tu masa zaman pandemik tu lagilah cuma 4 point something sahaja macam tu. So dia macam dia dah tak jadilah macam yang mula kita, macam Kak Ita dulu, zaman-zaman Kak Ita dulu anak-anak kecil kan akak buat loan. Kalau 10,000 tu InsyaAllah hujung tahun memang kita akan dapat 1,000 lebih kurang 800, 900 punya tu. Memang dia sangat membantulah bila dapat hujung tahun, awal tahun kita nak ni anak sekolah semua kan. Memang akak tak nafikan dia sangat membantu. Itu unsur paksa lah, maknanya kita mesti kena ada unsur paksa. Kalau tak dia susah nak jadi. Macam juga kita, siapa yang belum like, tap-tap lah sedekah like sikit kat akak. Siapa yang belum follow, boleh follow akak. InsyaAllah akak share ilmu-ilmu simpanan, especially nak menyimpan emas. Macam mana yang paling mudah, yang paling senang, yang terbaik. Okay. Macam mana tadi ya? Terima kasih bagi akak durian. Alhamdulillah. Okay. Dia macam kita nak dia macam kena ada unsur paksa. Macam kalau kita beli kereta contoh kan, tiap-tiap bulan kita bayar. Tiap-tiap bulan kita bayar. Sebab kita tahu kita buat pinjaman dan kita kena, itu hutang, so kita kena bayar. Tapi percaya tak, bila kita dah habis bayar kereta tu, terima kasih Rizka. Rizka dah ada akaun simpanan emas ke belum? Dah mula menyimpan? Rizka dah berkhabar. Terima kasih Az. Tadi akak sambung ya, kalau loan kereta kita tu kita dah habis, katalah bulanan kita 500, 600 tu kan, kita tak simpan juga kan 500, 600 tu. Sebab tu kita kata menyimpan ni dia memang satu benda yang sangat challenging. Memang kita kena bermujahadah nak menyimpan. Dia sebab kita sentiasa rasa kita nak guna duit. Kita sentiasa rasa kita perlu nak guna, nak beli tu, beli ni. Kita sentiasa rasa kita tak perlu, macam especially macam Kak Ita lah, kita kerja kan, kita ada gaji bulan-bulan tau. So kita rasa selalu, kita rasa tak apa, nanti hujung bulan dapat gaji. Hujung bulan dapat gaji. Kita tak pernah terfikir pun kalau tiba-tiba hilang kerja. Sebab tu kita rasa bila pandemik dulu kan, PKP dia membuka mata ramai orang. Bila tiba-tiba company tutup, tiba-tiba Malaysia PKP kan, tak boleh kerja, siapa yang kerja gaji hari, kedai-kedai semua tutup. Masa tu dia betul-betul, terima kasih Hayu, betul-betul membuka minda kita bagaimana bila benda nak berlaku, dia terus jadi macam tu. So kita tak pernah merancang. Sebab tu kita selalu dengar kan, esok tak tahu apa kita kata langit tidak selalu cerah kan. Sediakan payung sebelum hujan. Benda-benda macam tu. Sebab tu kita mesti kena ada simpanan.
So, menyimpan untuk emergency kalau tiba-tiba ada masalah kesihatan, family sakit, kereta rosak, memang betul. Akak setuju sangat kena ada cash. Apa yang Kak Ita cuba nak kongsikan, bila kita susah sangat nak simpan cash, bila kita susah sangat nak simpan cash, kita cuba alihkan duit kita tadi tu simpan emas. Bila dia beku macam ni, kita susah dah nak berbelanjakan sewenang-wenangnya. Itu satu. Kedua, emas ni, nilai ni memang sentiasa menaik berbanding dengan wang tunai yang bila kita simpan lama-lama kerana susut nilai, kuasa belinya menurun. Kalau macam dulu kita pergi pasar raya 100-200 kita boleh dapat penuh troli kita kan untuk perbelanjaan sebulan. Sekarang tidak lagi. Sekarang kita tengok bawa RM50, apa yang kita boleh dapat? Susu anak pun kadang tak lepas. Mungkin kita dapat pampers, mungkin kita dapat beras. Tapi dia sangat berbeza. Itulah yang dikatakan inflasi. Ya betul, bila kita emergency kan kita nak guna tunai, bila dengan emas ni dia akan mengambil sedikit masa. Setuju. Tetapi itu kan lebih baik daripada kita langsung tak ada sumber untuk mendapatkan duit. Contoh ya, kalau nak paling segera, kalau katalah kita nak rahnukan hari Ahad kan tutup. Ramai orang tanya, habis macam mana Kak kalau hujung minggu kan kita nak rahnukan kat mana? Dengan benda ni, dengan emas ni, kalaulah kita pergi jumpa saudara mara, sahabat handai nak pinjam duit sementara, ni emergency ni kan, kita letakkan emas kita ni, insya-Allah orang akan bagi. Dibandingkan dengan kita datang guna air liur je, mulut kosong tak ada apa-apa, kita kata kita nak pinjam duit 500, katalah na'uzubillah min zalik kan, kereta rosak, contoh kan. Memang orang akan fikir banyak kali nak bagi. Sebab sekarang ni, entahlah, tapi kita rasa bila keadaan terdesak macam ni, ekonomi dah semakin ni kan, orang jadi macam berkira lah nak memberi tu, saja-saja bila pinjam tu, orang berkira sebab apa? Bimbang nanti kalau berlaku sesuatu pada diri sendiri. Jadi, Kak Ita perhatikan sekarang ni macam ramai masyarakat kita ni, ialah keadaan kan, dia jadi terpaksa mementingkan diri sendiri. Kita tak nafikan. Memang kita nampak benda tu kan, macam memang masih ada ramai lagi di luar sana yang sangat pemurah, yang sangat lembut hati. Yelah, rezeki murah kan, mungkinlah kerana tu Allah murahkan rezeki dia. Jadi orang nak minjam je bagi. Akak tak nafikan, tetapi tak ramai dan benda tu macam susah nak dapat lah kan. Betul-betul kalau direzekikan, kita dikelilingi oleh orang-orang macam tu, alhamdulillah, syukur. Tapi selalunya memang orang yelah, mungkin masing-masing pun tak ada banyak cash in hand nak bagi pinjam. Mungkin juga mereka bukan dari golongan yang lebih kurang sama macam kita, bukan yang ada banyak simpanan dalam tangan kan. So mereka juga memikirkan diri sendiri macam tu. Jadi dia jadi susah. Jadi tapi bila kita ada sesuatu yang untuk dicagarkan, dia jadi mudah. Dan emas ni dia memang mudah sangat dicairkan. Kalau macam di public gold ni, kita hanya memerlukan 2-3 hari lah maksimum. Akak rasa untuk duit ar-rahnu kita tu ataupun kita jual tu masuk semula di dalam akaun kita. Kalau sekarang ni insya-Allah sebab public gold sentiasa upgrade dia punya sistem, so memang tak ada masalah. Kalau siapa yang ada akaun Maybank, akak difahamkan dalam masa 24 jam duit dah boleh masuk dalam akaun. Tapi kalau bank lain tu mungkin ambil masa 2 ke 3 hari. So jangan risau. Itu jauh lebih bagus, lebih baik daripada kita tak ada apa-apa langsung sumber simpanan. Okay? So mulakan. Maksudnya kalau selama ni kita duk cuba nak simpan cash, susah sangat. Kita nak simpan tunai, asyik bocor. Kita simpan, kita ambil balik. Kita simpan, kita ambil balik kan. So dia memang tak pernah berkumpul. So cubalah simpan emas. Terima kasih Suzila, sebab di Public Gold dia menyediakan platform yang sangat mudah. Dia macam akaun bank kita juga.
Cuma dalam account Gap ni, account Public Gold ni, kita nampak gram emas. Suzila dah ada account ke belum? Dah mula menyimpan? Kalau sudah, Alhamdulillah, tahniah. Di bank, kita nampak duit kita kan, kita nampak RM. Tapi di Gap ni, kita nampak gram. So, macam kita boleh mula dengan RM100. Itu yang bestnya. Kita boleh lah, kalau kita ada bajet lebih, kita mula lebih. Dia banyak pilihan dalam Public Gold. Tetapi kalau kita paling nak mula pun paling rendah, kita mula dengan RM100. RM100 hari ni kita boleh dapat 0.362 gram. So emas lah tu. Nanti bulan depan kita masuk lagi. Tetapi bukanlah maksud Kak Ita tiap-tiap bulan kena masuk. Tak. Account Gap ni dia tak ada komitmen bulanan. Buka percuma sahaja. Dia macam nak mendidik kita lah, nak melatih kita untuk mula menyimpan. Sebab kita tadi nak simpan tunai susah sangat kan. Kita asingkan masa gaji, nanti sebelum gaji lagi kita guna balik. Sudahnya memang kita tak ada simpanan. Kerja 5 tahun, nak ada RM5,000 dalam akaun pun susah. Padahal kalau kita kira setahun RM1,000 kalau kita boleh simpan kan. Sebulan sebenarnya dalam RM83 je. Tapi kita nampak sekarang bila kita sebut RM83 sebulan, kita rasa alah sikit je. Tetapi kehidupan kita harian, realitinya susah nak dapat. Percayalah, tanya siapa majoriti yang kerja 10 tahun, ada tak 10,000 dalam akaun? Memang payah. Itu memang realiti sebab kita ni, minda kita dengan duit memang kita sentiasa nak spend. Berbanding dengan emas ni, macam Kak Ita dulu pun ya. Kita kerja berpuluh tahun. Bukanlah tak ada simpanan langsung. Tapi memang tak padalah. Macam kalau orang kata kerja 30 tahun patutnya RM30,000. Tak ada. So, bila Allah buka hati kan masa PKP, akak mula tahu menggoogle ni kan. Sebelum ni memang kita tak biasa kan. Lagi generasi macam Kak Ita ni yang dah umur 50 lebih ni kan. Memang tak aktif sangatlah dengan internet ni kan. Agak bermasalah lah maksudnya kan. Bila akak mula tahu pasal benda ni, akak mula sikit-sikit, akak kumpul-kumpul, akak keluarkan 10 gram yang pertama ni kan. Dia macam kita tak sedar je tau. Kita rasa macam aku kerja tempat sama, gaji sama, macam mana kita boleh akhirnya dapat? Sebab dia ada satu keseronokan menyimpan emas ni. Kalau Suzila belum ada akaun ya, cuba dulu. Kita nampak kita masuk 100, 0.36 kan. Nanti bila kita ada duit lagi, kita masuk lagi 100 lagi, kita dapat lagi 0.3. So dia akan bertambah-tambah sampai nanti satu tahap kan. Kita jadi seronok tau. Kita nak asing duit kita siap-siap. Terima kasih Firdaus. Kita nak asingkan duit kita siap-siap tu. Sebab kita nak cukupkan. Macam kita dah nampak kan dalam akaun kita. Alamak, kita dah ada 2.5 gram. Kita nak nampak dia 3 gram je. Kita rasa seronok kan. So kita berjimat untuk nak cukupkan. Dia ada satu macam aura keseronokan untuk nak tambah. Terima kasih Ida Amir. Join akak. Dia ada keseronokan tau. Ida apa khabar? Ida dah ada akaun dah. Cubalah kalau selama ni kita menyimpan tunai kan. Cuba tukarkan jadi emas. Tapi janganlah sampai meminjam tau. Jangan sampai meminjam untuk kita macam mana nak melabur, nak mengumpul emas ni. Jangan sampai meminjam. Kita guna duit kita. Maksudnya kalau pada yang kerja kan, bila gaji tu asingkan siap-siap. Kalau tak boleh banyak, kita mula dengan 100 tadi. Mula dulu. Itu dia sangat bagus. Account Gap ni dia mendidik kita nak menyimpan tau. Yelah sebab memang kita perlukan cash untuk emergency. Akak tak nafikan macam tadi Akak Ita cakap kan. Tapi kalau kita simpan cash tu memang susah sangat. Kita cuba menyimpan emas. Dia aura emas ni berbeza. Kemudian kalau masa panjang, emas ni masih sentiasa naik. Kalau macam sekarang, tengok je dalam minggu ni dia dah mula menaik kan. Macam minggu lepas kita nampak harga dia duduk di paras 266, 268 kan. Terima kasih Jelita join. Minggu ni dia dah mula naik. Dah mula dengan 274. Hari ni dia dah naik balik 276. So emas ni memang kalau jangka pendek ni dia turun naik macam itulah. Tetapi emas ni adalah simpanan jangka panjang.
kita kena simpan minimum 3 tahun. The best 5 tahun ke atas. Baru kita akan nampak dia punya kenaikan. Macam Kak Ita dululah. Kan Kak Ita dulu tak tahu pasal ni. So kita simpan emas perhiasan kan. Rantai, gelang yang kita beli. Beli tu pun masa mula-mula kerja, masa zaman bujang-bujang tu. Terima kasih Kak Bat. Mak kan arwah mak sibuk belilah mas. Dia kata sesak-sesak kau boleh guna. So kita pun beli tapi kita rasa tak berapa selesa nak pergi kerja. Kadang tersangkut-sangkut lah. Sebab kita daripada kecil bukan keluarga senang yang memang pakai barang kemas. So dia bila tiba-tiba nak pakai dia jadi tak selesa. Terima kasih Rosalina join. Itu kita lah kan. So bila PKP kan akak pergi tukar, masa itulah baru betul-betul membuka mata akak kan. Selepas hampir 30 tahun kan akak simpan, dia naik berganda. Masa itulah baru kita rasa, wah, emas ni memang berbaloi. Padahal akak tak ada ilmu emas langsung. Beli pun kerana arwah mak kata suruh beli untuk kalau sesak nanti boleh guna. Tapi bila PKP tu memang betul dia membuka minda lah. Macam kita baru nampak macam tu. Macam yelah. Sebab tu kita nak kongsi sekarang. Sebab kita dah rasa benda tu bagus. Sebab tu terima kasih Akif nak join akak. Sebab tu lah kita nak kongsi ilmu ni supaya ramai yang tahu simpanlah emas. Berbanding dengan duit tunai, emas ni long term harga dia naik. Lepas tu dia ada satu rasa kita seronok nak tambah. Lepas tu lagi emas ni kita jadikan macam harta atau aset perantara untuk kita dapat yang lebih besar. Sebab kalau kita ramai orang cakap nak cepat kaya melabur dengan hartanah. Tapi nak beli hartanah tu kan belanjanya lebih besar. Nak beli rumah kena selonggok kan, sedebuk kan duit. Ini kita boleh mula sikit-sikit. Kita kumpul. Kita target lah untuk 5 tahun ke 6 tahun kita nak dapat berapa gram untuk kita jual. Mungkin sebagai deposit rumah kita yang pertama. Macam tu. Maksudnya kita menyimpan emas ni kena ada sasaran. Baru dia jadi. Terima kasih Mrs. Ina join. Kita kena ada target. Tak kisahlah apa target kita. Tapi targetkan long term. Sebab emas ni adalah simpanan jangka panjang. Dia akan menaik dalam tempoh kita simpan minimum 3 tahun, paling bagus 5 tahun ke atas. So, kita mula simpan, kita targetkan. Terima kasih Nur Azmi join. Kita targetkan untuk sesuatu benda yang lebih besar. Deposit rumah ataupun kalau pada anak-anak muda kan, targetkan untuk nikah, nak kahwin kan. Boleh mulakan dengan ni. Kalau kata nak senang, terus simpan 1 dinar ni. Di Public Gold dia memudahkan juga sebab kita boleh bayar secara EPP 10 kali. Maknanya 100 lebih sebulan kita kumpul. Terima kasih Mama Rosie join kita kumpul. Nanti bila dah bersedia nak nikah ke apa, boleh je jadikan dinar ni hantaran. Kalau untuk pada gadis, bolehlah request, mohon daripada bakal suami untuk bagi hantaran dinar, kita jual dinar kita yang kita dah kumpul ni. Maknanya duit tu nanti kita gunalah untuk belanja kahwin. Macam tu. Maknanya sekarang ni mula je simpan. Tak kisahlah kita bayar bulan-bulan. Kalau hari ni kan 1 dinar harga dia 1155. Maknanya kalau kita memulakan hari ni, boleh buat bayaran EPP 10, kita bayar anggaran dalam RM115 sebulan. So insya-Allah dia memang mampu. So kita kumpul, kita simpan. Nanti bila dah sampai jodoh kan, dah senang lah. Sama ada kalau untuk lelaki, kita terus je gunakan dinar ni sebagai hantaran. So kita tak payahlah nak start balik daripada zero nak kumpul duit untuk belanja kahwin kan. So kita dah ada ni, kumpul je mula. Lepas satu-satu, Kak Ita ada anak-anak buah memang dah mula dah. Bila mereka start kerja je, Kak Ita ajar ni, dia dah mula buat EPP ni. Bayarlah 100 lebih sebulan kan. Alhamdulillah, dah ada yang dah masuk dinar kedua, ada yang dah masuk dinar ketiga. So, kalau yang perempuan, nanti bila insyaAllah dapat dah confirm kan, jumpa bakal suami, mintalah hantaran dinar. So dinar simpanan kita ni kita jual balik kepada bakal suami kita tu.
Jadi duit tu nanti kita boleh gunalah untuk belanja kahwin di belah kita, macam tu. So sekarang ni simpan aja. Sebab tu dia bila public gold ni dia mula buat EPP 10 ni, dia sangat bagus sebab dia sangat membantu. Dengan 100 lebih, Kak Ita rasa majoriti orang mampu. Terima kasih Siti Ana dan Rahim join daripada kita nak beli selonggok 1,000 kan. Sebab tu Kak Ita kata emas ni harta ataupun aset yang paling mudah untuk kita miliki. Kita tak perlu nak ribu-ribu dibandingkan dengan kalau kita nak beli rumah kan, kalau orang nak melabur-melabur yang lain-lain tu dia memang kena modal besar. Emas ni kita boleh mula dengan 100, especially kalau account di public gold account gap tu. Dia memang lagi mudah lah, maknanya 100 kita masuk dan dia tak ada komitmen bulanan. Maknanya bulan ni kita masuk, kalau bulan depan kita masuk, Alhamdulillah. Tapi kalau tiba-tiba kita nak guna cash, bulan ketiga kita tak masuk, okey, nanti bulan 4 kita masuk lagi, macam tu. So kita kumpul-kumpul gram dalam tu boleh juga kalau tak nak ambil EPP 10 ni kan. Kita kumpul-kumpul, bila dapat 5.25 gram, kita keluarkanlah 1 dinar ni. Okey, 1 dinar ni beratnya 4.25 gram. So dalam account gap tu kita kumpul-kumpul, kita kena tinggalkan 1 gram dalam tu. So maknanya kalau ada 5.25 tu kita dah boleh keluarkan 1 dinar. So bila dah keluarkan, simpan, mulakanlah balik. Macam tu, tambah lagi. Itu option kedua. Maknanya kita kumpul-kumpul gram, kita keluarkan. Boleh juga keluarkan ni Kak Ita punya gold bar bunga emas 10 gram. Terima kasih Mariam join. So dia ada option lah, maknanya sama ada kita beli terus seketul ni 1,000 lebih bayar tunai, ataupun kita beli ni dengan cara kita bayar EPP 10 kali, atau yang cara ketiga tadi kita kumpul-kumpul gram dalam account gap, account gold accumulation program. Maknanya account tu kita panggil account kumpul-kumpul gram lah, kumpul-kumpul emas, macam tu, gold accumulation kan. So dia ada 3 option. So di public gold ni dia mudah. Maksudnya ikut kepada kita punya kemampuan. Maknanya kalau kita mampu nak beli terus seketul, kita beli. Terus simpan. Tapi boleh juga kalau kita beli satu macam ni kan, tapi kita tak ambil. Sebab kita takut nanti kalau kita simpan hilang kan. Boleh. Terima kasih Syafawi join. Maknanya kita beli, kita jangan ambil pun boleh. Kita beli, kita nak ambil request post pun boleh. Public gold tak charge upah je, kita simpan banyak mana pun dekat dalam account kita di gap tu. Even kalau sampai 1 kilo pun public gold tak charge upah. Tu yang bestnya. Tapi kalau kita nak ambil, nak pegang sendiri di tangan, keluarkanlah. Maknanya kalau macam 1 dinar ni kita boleh request post. Ada orang tanya, tak bahaya ke Kak post? Tak. Public gold menggunakan post berinsurans. Walaupun kita bayar RM10 je postage dia, tapi insya-Allah selamat. Okay, insya-Allah. Sebab kalau kita dah dapat tracking number tapi emas kita tak sampai, kita report dekat public gold akan ganti. Setakat ni dia hanya cover untuk seberat 5 dinar ke bawah. Okay? Dia tak buat lebih besar sebab syarikat insurans tak berani, takut risiko kan, sebab emas lagi besar kan lagi mahal kan. So tak berani. Kalau yang gram-gram ni, gold bar ni, dia ada kan banyak, ada 10 gram, 20 gram. So kalau 20 gram pun kita boleh request untuk post. Lebih daripada tu, maknanya gold bar ni dia ada 5 gram, 10 gram, 20 gram, lepas tu 50 gram kan. Kalau lebih tak boleh. Dia maksimum equivalent bersamaan dengan 5 dinar, iaitu 21.25 gram. Itu maksimum paling berat public gold akan post. Sebab kalau lebih berat, nilai dia lebih besar, insurans belum berani nak tanggung lagi. Okay? So selain daripada 2 gold bar ni, kita boleh juga nak beli terus ataupun nak keluarkan daripada gap gold bar kecil ni. Gold bar 1 gram ni. Okay, itu 1 gram ya. Tu masuk 1 gram. Ni 1 gram. Dia emas tulen juga, emas 99 juga, emas 24 karat. So ini kalau kita teringin nak pegang, maknanya
Kita kumpul dalam account gap tu, kita dah ada 2 gram. Kita keluarkanlah satu. Macam tu. Kita keluarkan satu, kita simpan. Kadang-kadang bila kita simpan, kita nampak ni, kita jadi macam satu pembakar semangat. Maknanya kita nampak cantik, kita nak lagi. So, kita tambahlah. Maksudnya kalau ni, kita kumpul-kumpul daripada 100 tadi pun boleh. Maknanya kita masuk. Sampai cukup 2 gram, kita keluarkan satu. Macam tu. So dia ada banyak option. Sebab tu kita suka dengan public goal ni, sebab dia mengajar kita habit menyimpan dengan cara ikut kita punya kemampuan, ikut kita punya bajet, ikut kita punya keselesaan. Kalau kita boleh terus beli besar sebiji, belilah. Daripada nanti duit kita tak tahu ke mana-mana kan, belilah. Ataupun kalau nak yang lebih macam ekonomi sikit, 1 dinar ni dalam 1,000 lebih, ini tadi 10 gram ni kalau hari ni 2,700 lah, sebab 1 gram 276 kan. Terima kasih Rin. So terpulang, dia menyimpan ikut kita punya bajet, ikut kita punya keselesaan. So dia membantulah, maknanya dia ada banyak pilihan. Kalau yang paling rendah, tadilah kita mula dengan account gap RM100 dan dia tak ada komitmen bulanan. So, itulah dah pukul 8 lebih. Tempat akak ni hujan. Terima kasih Cik B. Hujan. Tempat korang hujan tak? Hujan baru turun ni. Lebat juga ni. Memang boleh tahan. Dah gelap dah. Nak kena bersiap-siap ni. Nak pergi kerja. Okey. Tak nak ikat kita rasa. Okey, kita berhenti dulu kat sini. Korang kalau ada apa-apa nak tanya, boleh klik je link kat bio akak. Terima kasih Molly. Klik link kat bio akak kalau nak tanya apa-apa ya. Akak adalah dealer public goal, mengajar, mendidik orang untuk membuat simpanan emas cara mudah, ikut bajet sendiri. Nak kecil, nak besar, ikut kemampuan. Tiada komitmen bulanan. Ada simpan, tak ada boleh hold bulan berikutnya. Yang penting kita kena ada simpanan. Macam mana cara pun kita memang kena ada simpanan. Kalau susah sangat nak simpan tunai, cubalah. Pok Den, terima kasih Joy. Cubalah simpan emas. Dah terbukti dah. Sebab emas ni nilai dia tinggi. Tetapi kita nak mula, boleh mula rendah. Dibandingkan dengan kalau kita nak kumpul aset-aset lain macam rumah ke apa kan, kita kena ada duit selonggok ribu-riban. Dan emas ni kita boleh mula dengan 100. Ataupun kalau ribu pun ribu kecil lah. Kalau macam kita nak mula beli 1 dinar ni 1,100. Macam tu lebih kurang. Dan di public gold dia ada banyak pilihan. Kita boleh beli tunai. Kita boleh beli secara EPP bayar 10 kali. Jangan risau. Patuh syariah. Public gold dia memang ada satu panel. Money resources tu memang dia akan audit selalu public gold punya transaksi. Terima kasih Fitanif. Memang dia akan audit. Sama ada kita ikut ke tak apa yang mereka dah bagi garis panduan untuk mengekalkan public gold punya kepatuh syariahan. Macam tu. So memang dia akan sentiasa audit. So kita tak perlu risau, memang patuh syariah. Okay. So kita nak menyimpan ikut kita punya kemampuan, ikut kita punya bajet. Dan macam kita cakap lah, kita menyimpan ni memang kena ada unsur paksa. Kalau tak, memang tak jadi. Sebab tu, bila kita dapat gaji, asingkan dulu siap-siap untuk simpanan. Sebab kalau kita dah spend, kita akan kata memang tak ada bajet. Memang, terima kasih Fauzia Ji. Dia kalau kita guna dulu, belanja dulu, memang kita akan kata tak cukup nak simpan. So, tipsnya nak menyimpan, dapat je gaji, kena asing dulu siap-siap. Memanglah ramai orang cakap asingkan 10%, tapi kalau kita yang baru nak mula ni kan, selama ni memang kita tak buat komitmen bulanan macam tu, mulalah 100. Kalau 100 tu kita takut nanti kita guna balik sebelum next gaji, bekukan jadi emas. Itu pilihan yang public gold beri. Maknanya kita boleh membeli emas, menyimpan emas dengan serendah RM100. Itu untuk kalau siapa yang nak bermula kecil, yang tak biasa lagi. Kalau yang ada bajet, ada duit, mulalah terus beli seketul macam ni. Sebab public gold dia memang sangat telus ya. Kita beli emas, confirm kita dapat emas.
dia tak ada kertas-kertas. Dia bukan macam kat bank kan kita selalu nampak kan ada juga dia jual emas. Maksudnya tapi kita cuma hanya dapat sijil. Betul tak? Kalau di bank yang biasanya terima kasih Kak Maria join, memang kita dapat sijil, tapi di Public Gold kita beli emas memang kita akan dapat emas. Itu memang tak dinafikan. Sebab tu kita kena berhati-hati juga kalau sekarang ni kalau scammer nak tipu pun memang banyak sebab orang ramai mudah terpikat. Dia kena tengok lah ya kalau apa-apa juga ajak kita join ke beli ke, kalau dia punya janji-janji manis pulangan tu terlebih-lebih bagus sangat, lari je lah. Memang tak betul. Dia kalau terlalu indah untuk dipercayai tu memang susah nak percaya. So macam Public Gold ni dia dah lebih 15 tahun di pasaran di Malaysia. Milik syarikat anak tempatan, insya-Allah memang boleh dipercayai. Kalau nak cek dekat bank negara pun memang tak ada isu. Okey. So kalau ada apa-apa nak tanya dengan Kak Ita ya, siapa ni Kak Maria ya. Boleh klik link kat bio Kak, boleh kalau nak explore boleh daftar sendiri percuma, ataupun nak tanya Akak boleh je WhatsApp Akak direct. Okay? Akak memang insyaAllah setiap pagi Akak cuba istiqomah. Terima kasih Ani join untuk kongsi ilmu. Sebab kita dah nampak kepentingan menyimpan tetapi ramai yang gagal simpan tunai. Sebab tu Kak Ita nak bagi option, bagi pilihan untuk menyimpan emas. Bila dah kita susah sangat nak simpan tunai, kita cuba bekukan jadi emas. Dia ada satu keseronokan, cuba dulu. Kalau selagi kita tak cuba, kita tak tahu. Macam jugalah kita beli barang kemas perhiasan kan, kita nampak satu, kita nak tambah, kita seronok. Bila design baru keluar, kita pun mula nak pergi trade in, pergi tukar. Itu memang naluri kita kan dengan emas, memang kita seronok macam tu. So, sama juga dengan ni. Cuma ini gold bar, ni dinar, emas tulen, emas 999 24 karat. Maknanya, kalau untuk simpanan, memang bagus kita memilih jenis ni disebabkan susut nilai dia yang rendah. Maknanya kalau kita nak jual balik nanti, dia akan tolak anggaran dalam 7 ke 9% sahaja. Lagi besar, berat emas ni, lagi kecil dia punya susut nilai. Dibandingkan dengan kalau emas perhiasan tadi, kadang-kadang dia sampai boleh pergi 20-30% harga dia akan potong kan. Itu memang benda yang kita dah tahulah. Memang kedai-kedai emas memang macam tu. Sebab emas ni dia tak ada dikawal oleh mana-mana badan dalam Malaysia ni. Dia adalah hanya dipersetujui di kalangan persatuan-persatuan peniaga emas. Macam harga pun kalau dekat pasar, dekat kedai emas tu, mereka tetapkan sesama mereka je lah. Tapi kita selalu perasan kan bila harga emas naik, mereka naik. Tapi kadang bila harga turun balik, mereka susah nak turunkan. Ataupun lambatlah nak turun. Berbanding dengan gold bar, emas padu ni, emas 24 karat ni, emas tulen. Harga ditetapkan setiap hari. So maknanya bila naik, bila turun. Dia sangat telus. Dia tak ada delay, tak ada lambat-lambat. Tak, macam tu yang bestnya. Maknanya harga dia memang sentiasa mengikut pasaran dunia. Okay. So, cubalah. Kak Maria dah buka akaun. Ke siapa yang bersama dengan akak ni kan? Cuba. Kalau siapa yang belum ada akaun simpanan emas, cuba. Sebab dia, pengalaman Kak Ita lah, dia sangat membantu. Sebab tu macam sekarang Kak Ita kan, memang suruh anak-anak semua buka akaun. Maknanya bila gaji je, tak banyak sikit, RM100 tu asingkan siap-siap. Maknanya setiap bulan ada pertambahan dalam simpanan kita. Sebab ke depan nanti nak kahwin, kalau dah kahwin ada anak-anak kan, banyak benda nak guna. So mulakan daripada sekarang. Itu memang Kak Ita memang duk kempen lah. Sebab tu sekarang dengan anak-anak saudara, dengan siapa semua. Macam kami, akak ada grup Cik Syukur Hashim kan, Mahal Guru Emas tu. Memang kami, alhamdulillah lah, memang sentiasa update. Setiap minggu memang ada kelas. So, apa-apa info-info terkini pasal emas ni memang akan dikongsikan. So, di samping tu juga, kami memang dilatih, diajar untuk sentiasa tambah ilmu
dengan membaca-baca buku macam ni tau. So bila kita ada ilmu, kita nak kongsi macam tu. Jadi maksudnya kita nampak bagaimana emas ni membantu ramai orang waktu sesak, membantu waktu kecemasan, waktu macam bila susah sangat nak ada duit, simpan emas. Ramai yang berjaya. Cubalah siapa yang memang dengar kat waktu ni, cuba dulu. Selagi kita tak cuba, kita tak tahu. Cuba dulu, percaya kemudian. InsyaAllah, sebab dulu kita pun memang tak tahu benda ni. So bila kita dah mula, memang Alhamdulillah. Macam kita cakap tadi lah, gaji masih sama. Tapi boleh simpan. Walaupun sedikit kan kita nampaklah simpanan kita bertambah. Dibandingkan dengan kalau sebelum ni nak simpan tunai kan, asyik luak. Macam dah simpan korek balik, kita tak nampak hasil. Lepas tu kalau dari segi duit tunai ni dimakan di inflasi pun satu hal juga. Kita pernah juga merasa duk kumpul duit kan nak pergi umrah kan. Kita kumpul dapatlah 5 tahun, 6 tahun baru dapat kan. Tiba-tiba pergi balik dekat agensi, nak harga dah naik dah, kena tambah lagi. Itu memang biasalah bila tunai dia memang itu adalah risikonya sebab kuasa beli duit tunai kita memang sentiasa turun akibat inflasi. Itu benda yang memang kita semua sedia maklum walaupun mungkin kita sedar, mungkin kita tak sedar. Macam kita cakap tadi kan, dulu pergi pasar raya 100 kita boleh dapat 1 troli. Sekarang 1 bakul pun mungkin tak dapat. Itulah yang dimaksudkan dengan inflasi, yang dimaksudkan dengan kuasa beli kita menurun. Okay. So hujan pun semakin lebat ni. Kita kena berhenti dulu. Terima kasih banyak-banyak siapa yang join akak. Alhamdulillah. Terima kasih Lila join. Nak tanya apa-apa, klik aja link kat bio akak. Akak adalah dealer Public Gold yang mendidik, nak mengajar macam mana nak menyimpan. Menyimpan tunai susah, kita mula dengan menyimpan emas. Okay? Akak bantu insyaAllah. Kalau susah nak ni WhatsApp aja. Klik link kat bio akak tu, WhatsApp aja Kak Ita. Nak tanya apa insyaAllah Kak Ita bantu. Apa-apa nak tanya. Apa yang tak percaya, apa yang macam dengar tu, macam dengar ni, tanya je. Selagi kita tak tanya, tak dapat jawapan, kita macam ada question mark pula kan. Terima kasih Ikin Ashikin. Akak nak habis dah. Dah hujan ni, nak kena bersiap-siap nak pergi office. So, klik link kat bio akak, tanya je apa-apa ya. Ikin kalau belum ada account, berminat nak tahu lebih tentang akaun simpanan emas Public Gold, bagaimana nak mula menyimpan emas serendah RM100, klik je link kat bio akak, nanti akak bantu. Nak tanya apa, boleh tanya. Terima kasih Hajah Ainul Mardia. Saya dah nak Kak Ita dah nak berhenti dah, nak bersiap nak pergi office. Kalau ada apa-apa nak tanya pasal simpanan emas Public Gold, Puan Hajah boleh klik je link kat bio. Kak Ita akan bantu. Nak tanya apa, tanyalah. Macam Kak Ita ni pun dah 5 series, golongan-golongan orang berusia ni. Ramai orang kata, simpan emas lagi. Kita bersangka baiklah dengan Allah. Kan kita tak tahu umur kita berapa lama. Nak harapkan duit EPF, tak tahu berapa lama je boleh bertahan. Sebab kan dah dikeluarkan di iSina lah, iCitra lah kan. So tak tahu. Jadi sementara masih bekerja, simpanlah. Mana tahu insyaAllah ada rezeki, umur panjang kita dapat manfaatkan. Tapi kalau Allah panggil kita lebih awal, kita tak sempat nak menikmati kenaikan harga ni, nak jual balik ke, anggapkanlah itu rezeki anak-anak dan mungkin kita mintalah anak-anak wakafkan sebahagiannya untuk kita, untuk kehidupan kita di sana pula. Tu Kak Ita sentiasa bersangka baik macam tu. Okay? Ramai juga lain cakap sebab emas ni kan simpanan jangka panjang. Nanti nak simpan 5-6 tahun panjang umur ke kan, nak merasa harga emas ni naik. So kita bersangka baik je sebab kita tak tahu usia kita sampai berapa. Okay? Jangan-jangan nanti lepas pencen kok panjang umur lagi Allah nak bagi, habis duit EPF dah tak tahu nak guna, nak belanja kelangsungan hidup harian nak guna apa kan. So sementara ada kerja ni, Kak Ita menyimpan sikit-sikit apa yang ada kan. So nanti InsyaAllah kalau panjang umur boleh guna. Kalau tak pun mintalah anak-anak manfaatkan, wakafkan. Macam itulah. Okay. So terima kasih siapa yang join akak hari ni. Semoga Allah merahmati. Ni waktu-waktu hujan ni, waktu makbul doa.
Semoga Allah murahkan rezeki sahabat-sahabat semua yang join akak live hari ini. Semoga apa yang akak kongsikan ada manfaat, terbuka hati, terbuka kefahaman untuk bermula. Dia memang bagus kalau susah sangat nak simpan tunai, cubalah simpan emas. Ataupun kalau dah ada simpanan tunai, cuba alihkan sebahagian menjadi emas. Sebab emas ni memang sentiasa naik. Nilai dia sentiasa naik setiap tahun insyaAllah. So, kita berhenti dulu. Semoga Allah mudahkan segala urusan sahabat-sahabat yang join akak hari ni. Allah murahkan rezeki. Allah lindungi dari segala mara bahaya, bencana dan selamat semuanya. Okay, kita berhenti dulu. Terima kasih ya siapa yang join ni tapi akak dah nak berhenti. Nak bersiap pergi kerja. Semoga Allah melindungi korang semua ya. Hati-hati siapa yang memandu jalan licin. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Okay. Jumpa lagi besok insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kerana join akak ya. Okay, terima kasih akak berhenti tau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.